Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini dalam kitab terjemahan dia ni, ringkasan kitab jalan mereka yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah masuk kepada Al-Faslu Thalis fi Sidqi wa Haqiqatihi wa Fadlihi. Fasal yang ketiga pada menyatakan sifat as-sidq, sifat benar. Sifat benar, hakikat dan kelebihannya. Hakikat benar dan kelebihan dia. Apa dia hakikat dia? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah Mas'ud, dia telah meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Maksudnya adalah kamu bersifat benar. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu membawa kepada syurga. Seseorang itu sentiasa bersifat benar dan berusaha untuk berlaku benar pada setiap ketika, sehingga tertulis namanya di sisi Allah sebagai orang yang benar. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya kalau kita nak cari orang-orang yang betul-betul as-sidq, yang benar dalam cakapan dia pada saat kita ini, inilah di antara satu perkara yang perlu kita usahakan. Biarlah kalau orang lain tak benar pun, biar kita jadi orang yang benar. Nah, kalau kita nak suruh semua orang jadi benar, itu yang terbaik. Tapi kalau tak dapat, kita lah usaha jadi benar, kan? Allahu Akbar. Jadi hadis ni jelas arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bercakap benar. Sebab itulah orang dulu dipanggil as-siddiqin. As-siddiqin itu mana orang yang benar, orang yang tak pernah bohong. Itu benar. Hari ni kita nak benar, kadang-kadang dengan percakapan kita dengan orang, kita jaga. Tapi apabila kita menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pula tak jaga. Tak semak hadis-hadis yang kita nak baca, adakah hadis itu sahih ataupun hadis palsu, yang menyebabkan kita menyebarkan benda yang tidak benar. Itu masalah. Wa qala Bishr al-Hafi, seorang ulama, dia nama dia Bishr al-Hafi. Ni ramai juga orang buat nama anak ni. Tak. Bishr itu baguslah, maknanya orang khabar gembira, Bishrun. Tapi al-Hafi itu mana apa? Maknanya orang tak pakai selipar. Kita buat nama anak kita Al-Hafi dah. Mana tak ada selipar lah anak kita. Nama dia ni nama Tok Wali, nama orang-orang yang macam ni, dia pelik-pelik. Pasal itulah kita bukan nama ni, sifat dia. Sifat Bishr, sifat dia Al-Hafi, tak pakai selipar berjalan. Jadi kita jangan duk ambil nama Hafi tu Bishr, tak apa. Bishrul Hafi rahimahullah kata, "Man 'amala Allah bis-sidqi istawhasha minan nas." Sesiapa yang benar hubungnya dengan Allah, dia akan sentiasa merasa asing dengan manusia lain. Manusia lain yang tidak bersifat benar, kita akan terasa asing. Sebab orang suka bohong, suka menipu, suka spekulasi, suka provokasi, macam-macam hari ni dah. Semuanya, akhir kali semuanya jadi basi belaka. Nah, jadi itu dia panggil tak ada dah. Sifat-sifat nak benar sudah hilang daripada manusia yang ramai. Kata Syekh, ketahuilah bahawa lafaz as-sidq, lafaz kalimah benar itu digunakan dengan beberapa makna. Yang pertama, as-sidqu fil qawli, benar dalam percakapan. Bila kita bercakap, kena cakap benar. Menjadi kewajipan ke atas setiap hamba agar memelihara kata-katanya. Jangan sekali-kali berkata-kata kecuali yang benar. Benar dalam kata-kata merupakan jenis benar yang paling masyhur dan jelas. Jadi orang boleh kesan tak? Oh, dia ni cakap benar ni, dia ni cakap tak benar. Nampak. Oleh itu, hendaklah kita menjauhi percakapan yang ta'arud. At-ta'arud maknanya yang bercanggah. Tengok ni,
Ataupun dia panggil tidak ta'arud, dia panggil al-ma'arid. Al-ma'arid, kalau kata ma'arid, betul lah uraian di bawah tu, iaitulah perkataan yang dipahami oleh pendengar lain dari yang dimaksudkan oleh orang-orang yang bercakap. Kita katalah dia panggil cakap macam putar sikit, kita cakap lain tapi maksud dia orang dengar lain. Itu dia panggil ma'arid. Cakap apa di istilah kita ni? Kerana ia menyerupai pembohongan. Macam kita nak nafikan kita buat satu benda tak? Kita kata kita tak ada sini. Contohnya, kita pegang telefon ni, kita kata saya tak ada sini. Sebenarnya kita niatnya atas tangan kita ni. Mana kita masuk dalam ni? Tapi tempat yang ditanya tahu ada situ. Nah, kita kata tak ada. Itu dia panggil ma'arid. Mana cakap belik. Cakap belik. Kecuali dalam beberapa keadaan yang ada keperluan dan kepentingan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melancarkan suatu peperangan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggunakan perkataan lain, bukan lafaz peperangan, semata-mata bimbang jika musuh mengetahuinya terlebih awal lalu bersiap sedia untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau nak pergi perang, dia panggil warra ghairahu. Warra ghairahu. Dia tak cakap, dia tak, kita nak pergi perang Uhud, dia tak kata nak pergi direct situ. Mana dia cakap pusing baru pergi sana. Itu dalam peperangan, strategi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa bikadzibin man aslaha baina itsnaini faqala khairan aw nama khairan." Maksudnya, seseorang tidak dianggap berbohong jika dia bertujuan memperbaiki hubungan di antara dua orang yang berbalah, lalu dia bercakap sesuatu yang baik atau mereka-reka kebaikan. Ini dibenarkan kerana apa? Sebab keperluan. Keperluan kan kita nak menipu, cuma kita nak suruh orang tu tak kelahi, orang tu baik. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ummu Kalthum binti Uqbah. Macam mana contohnya? Tengok. Apabila seorang itu bermunajat dan berdoa, dia adalah menjaga kebenaran maksud doanya. Contohnya lafaz yang dia kata tu, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan mukaku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kan mulut kita cakap bila kita takbir Allahu Akbar. Jika hatinya berpaling daripada mencintai daripada Allah Azza wa Jalla kerana sibuk memikirkan hal keduniaan, dia sebenarnya telah berbohong dalam doanya. Na'udzubillah. Ni berat lah kita ya. Kita ni angkat takbir tu ingat lagi. Lepas pada angkat takbir tu berjalan dia tu. Tapi mulut kata wajah tu wajah lillazi, aku hadapkan muka aku kepada Allah yang mencipta langit dan bumi, tapi hatinya tidak hadap. Ini dia panggil solat zahir, tidak yang batin. Manakala kita nak ambil kira yang ni, itu ada masalah berat lah kita. Pasal itulah kitab kita ni kadang-kadang dia bercakap level lebih tinggi. Cuma hadis tadi jelas, Nabi SAW beritahu, bukanlah seorang itu dianggap pembohong orang yang nak mendamaikan dua orang. Contohlah kita kata dua orang ni kelahi, kita ni orang tengah, kawan-kawan belaka kan, kita pergi jumpa yang pertama tadi, nama apa? Nama Muhammad. Allahu Akbar. Kawan kita tu Harun, contoh seorang lagi tu Harun, kat selalu kalau aku duduk buang dengan dia sebut namamu ya. Dia kata seronoknya kalau boleh kumpul semula macam dulu-dulu sebelum kita kelahi. Jadi Muhammad kata, betul kamu ni. Betul lah, mana kita nak tipu. Kau ingat ada masa zaman kita duduk kamcing sekali ramai-ramai dulu kan suka. Dia pergi kat kawan ni Harun ni pula cakap macam tu pula. Padahal dua-dua tu tak kata belaka. Untuk mendamaikan, maka itu dibenarkan atas dasar maslahah. Ada orang kata tipu sunat. Saya kata bukan cakap sunat tipu ni, wajib pun ada. Bukan kata tipu sunat, tipu wajib pun ada. Tapi kalau tipu tak ada maslahah, itu memang tipu haram nama dia. Kan? Tipu haram. Orang kata ini bohong sunat ustaz, kata tak, bohong wajib pun ada. Contohnya kita duduk diri sini, tiba-tiba lalu orang lari. Dan sekejap datang orang bawa parang nak sembelih kawan tu. Dia kata, "Mu tengok tak budak lalu ni?" Tak ada. Kambing ada lalu. Itu bohong wajib. Kalau kita bagi tahu ada, mati dia tu. Itu dia panggil ada bohong yang sunat, ada kalanya berbohong itu wajib, dan banyak bohongnya haram. Yang banyaknya haram. Itu bahaya.
Mana dalam Tuan Syekh kita ni sebut kepada kita siapa peringkat bohong dalam doa ataupun kena hati-hati. Allahu Akbar. Kita berpindah kepada yang kedua, as-sidqu fin niyyati wal iradati. Yang kedua, benar dalam niat dan kehendak, iradah kita. Kita kena benar dalam niat kita. Ini merupakan aspek utama dalam keikhlasan. Jika amalannya bercampur aduk antara ikhlas dan dorongan nafsu atau kepentingan yang lain, kebenaran niatnya tidak akan terbatal. Kebenaran niatnya akan terbatal. Kita cakap lain, tapi niatnya lain, maka batal dia punya keikhlasan. Orang yang melakukannya mungkin boleh dikategorikan sebagai penipu. Masya Allah, tabarakallah. Nipu dia. Ini berdasarkan hadis berkenaan 3 golongan, iaitu orang alim, qari pembaca Quran, dan mujahid fi sabilillah. Kan ingatkan hadis ni panjang. Imam Nawawi bawa dalam bab niat di awal kitab Riyadhus Salihin. Dia kata apa? Allah Ta'ala akan panggil 3 orang di hari akhirat esok. Yang pertama dia panggil orang baca Quran. Dia kata, kenapa kamu baca Quran lagu-lagu ni? Oh, kerana Allah. Kan? Allah kata, bohong. Mu niat nak suruh orang puji, nak suruh dapat apa ni, nombor 1 contohnya dalam ni kita bahaya tu. Tapi jangan kata semua qari-qari tu niat macam ni belaka. Ada orang sedemikian. Jangan pergi pula dekat qari, awak ni ahli neraka ni. Tak, baca Quran sebab nak ambil nombor 1, nak ambil apa dia panggil qari antarabangsa. Lah, itu hati dia dengan Allah kita tak tahu. Maknanya akan berlaku sedemikian. Yang kedua, Allah Ta'ala panggil pula seorang apa ni, mujahid. Tuhan tanya, kenapa kamu berperang? Oh, kerana jalanmu ya. Tapi rupanya dia pergi perang nak tunjuk hero. Itu bahaya, kan? Kenapa kamu sedekah? Dia kata sedekah ni kerana nak bantu orang susah. Sebenarnya dia nak cari glamour. Maka itu sehingga akhir hadis ini menunjukkan bahawa niat itu sangat penting. Dia dikatakan berbohong kerana tidak bersifat benar pada kehendak dan niatnya, bukan pada bacaan itu sendiri. Begitu juga dengan golongan orang alim yang mengajar tadi, orang mujahid tadi, maknanya bukan salah dia jihad, tapi salah niat dia yang tak betul. Kita kata nas'alullah as-salamah, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita ni. Ini kita semua ni para pendakwah ni, kadang-kadang niat tu mari juga rasa tak, ni hari-hari duk post gambar, setiap kali saya ceramah kat audience penuh selalu dewan. Dapat sambutan yang menggalakkan. Dia sendiri pula tukar selfie gambar dia sendiri duduk dengan orang. Ini pun satu masalah juga. Kita pendakwah jaga-jagalah juga. Orang lain ambil gambar lain, ni kita sendiri ambil gambar nak post sebab nak tunjuk ramainya kita mengajar. Ini pun satu masalah. As-salisu as-sidqu fil azmi wal wafa'i bih. Benar dalam keazaman dan menunaikan azam yang tersebut. Berkenaan dengan keazaman, contohnya apabila seorang berkata, jika Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan harta kepadaku, aku akan sedekahkan semuanya. Itu merupakan keazaman yang kadang-kadang benar dan kadang-kadang masih diragui. Belum dapat pandai belaka. Berjanji itu janji ni, kalau dia dapat lain macam. Manakala benar dalam menunaikan azam pula ialah dengan bersifat benar dalam azamnya dan sanggup menunaikan janji atau azamnya itu. Ini kerana ketika berazam dia tidak menghadapi kepayahan. Mana payahnya, kita berjanji je dah, kan? Atau masyakkah, susah, sehinggalah kehendaknya itu menjadi kenyataan, memperolehi harta. Ketika itu keazamannya untuk bersedekahkan kesemuanya akan teruji disebabkan nafsu yang menguasainya. Karena itulah Allah SWT berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, janji menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Suratul Ahzab ayat 23. Jadi ada orangnya memang benar-benar, kalau dia berjanji, dia tunaikan. Siapa dia ni? Ayat ni, ahadullah ni, orang yang berjanji nak membela agama Allah, mereka pergi berjuang sampai mati syahid. Ni puak-puak ni. Kerana itulah orang yang mati syahid dalam perjuangan dia panggil syahid, syuhada. Sebab apa syuhada? Sebab dia telah menyaksikan dirinya berjuang kerana Allah Ta'ala, dia mati. Orang mati syahid ni orang tak panggil mati, orang panggil syahid. Orang yang panggil syahid. Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman
Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna, sampai ke ayat panjang wa bima kanu yaktibun, surah At-Taubah ayat 75 hingga 77. Apa maksud dia? Di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah Ta'ala beri kepada kami dari limpah kurnia-Nya, beri harta, kan, tentulah kami akan bersedekah, dan tentulah kami akan tergolong di kalangan orang yang soleh. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, mereka bakhil dengan pemberian Allah itu, serta mereka membelakangkan janjinya. Dan sememangnya mereka orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan, akibatnya Allah menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka, berkekalan hingga ke masa mereka menemui Allah, kerana mereka telah memungkiri apa yang mereka janjikan kepada Allah, dan juga kerana mereka sentiasa berdusta. Surah At-Taubah ayat 75 hingga 77. Ayat ni sebenarnya panjang cerita je. Kalau kita cerita pula tak habis cerita pula, kan. Iaitulah kisah ada orang zaman dulu, ada yang mengatakan orang ni munafik. Tapi dalam setengah kitab yang sebut nama Sa'labah bin Hatib. Jadi ulama-ulama mempertikaikan nisbah ini, sebab Sa'labah tu sahabat Nabi. Kenapa kamu tuduh dia? Dia janji kalau dia kaya, dia nak keluar zakat. Bila dia dapat kambing, tiba-tiba kambing dia membiak begitu banyak, orang pergi minta zakat, dia marah. Itulah cerita dia nya. Biasa bulan Ramadan keluarlah cerita ni. Tapi kalau dikaitkan dengan sahabat Nabi nama Sa'labah, kita kata tidak, itu tidak benar. Ar-rabi' as-sidqu fil amal, benar di dalam amalan. Dalam amalan kita. Ia berlaku apabila dalaman seseorang, batinnya itu sama sebagaimana yang dilihat pada luarannya, zahirnya. Sekiranya amalan pada luarnya menggambarkan dia seorang yang khusyuk, sedangkan batinnya tidak sedemikian, itu bermakna dia tidak bersifat benar dalam amalannya. Tidak bersifat benar di dalam amalannya. Mutarrif ini seorang ulama salaf, nama dia Mutarrif rahimahullahu ta'ala, pernah berkata, apabila dalaman seorang hamba sama sebagaimana luarnya, maka ketika itu Allah Ta'ala akan berfirman, haza abdi haqqan, inilah hambaku yang sebenar-benarnya. Ini kita naknya ni biar sama. Orang puji kita, kalau orang tengok kita, kalau orang tak tengok kita, sama je dari sudut kita punya amalan. Yang kelima, as-sidqu fi maqamatid-din, benar pada kedudukan agama. Jadi dia panggil maqam ni tingkatan, maqam, martabah. Beberapa makam dalam agama iaitu sifat-sifat yang terpuji, yang orang benar dalam ni. Ini merupakan darjat yang paling tinggi, seperti benar dalam konsep takut, al-khauf, berharap, ar-raja, zuhud, redha, cinta dan tawakal. Kesemua sifat yang disebut ini mempunyai tahap-tahap permulaannya, dan di sana masih terdapat tahap-tahap seterusnya, iaitulah tahap kemuncak dan hakikat intipatinya yang murni. Apabila sifat itu sudah dikuasai oleh seseorang dan sampai ke tahap hakikat intipatinya yang tulen, ketika itu barulah dia digelar sebagai orang yang benar secara sah, tanpa diragui lagi, sebagaimana firman Allah Ta'ala firman dalam yang bermaksud, sebelum masuk tu baca ayat dulu kan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, sampai kepada ayat 177 surah Al-Baqarah, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maksudnya, tetapi kebaikan itu albir itu ialah berimannya seorang kepada Allah dan hari akhirat, dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengerjakan seorang akan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan,
dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi dia panggil ayat ini ayat al-bir, sifat-sifat orang yang beriman. Panjanglah, telah disebut oleh Allah Ta'ala. Nanti balik buka Quran ayat 177 surah Al-Baqarah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka terus percaya dengannya, tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi ayat ini nak tunjuk kepada benarnya seorang itu di dalam maqam kehidupan dia. Surah Al-Hujurat ayat 115 sebagai contoh. Baru kita nampak ni para jemaah sekalian. Sebagai contoh, kita ambil sifat takut. Dia panggil sifat al-khauf, sifat takut. Setiap hamba yang beriman kepada Allah akan takut kepadanya. Namun sifat takutnya itu hanyalah pada tahap permulaannya saja, kerana dia sebenarnya belum sampai ke tahap takut yang hakiki. Contohnya, apabila kita perhatikan seseorang yang takut kepada raja, dia menjadi pucat dan menggigil kerana takut terjebak dalam perkara yang dimurkai oleh raja tersebut. Namun begitu apabila disebut neraka, perasaan takutnya tidak sampai ke tahap tersebut, tak sampai mereka pucat dan menggigil ketika dia melakukan sesuatu maksiat. Ini kita bimbang ini dengan makhluk kita semangat sungguh takut kan. Dengan Allah Ta'ala buat tak tahu je. Ataupun takut tak takut. Oleh sebab itu, seorang ulama nama dia Amir bin Abdu Qais pernah berkata, ajibtu lil jannati nama talibuha. Menarik ni, tulis kata-kata ni. Ajibtu lil jannati nama talibuha. Aku heran sungguh kepada orang yang memohon syurga tapi masih boleh tidur dengan lena. Masya Allah. Tak, subuh pun nak terlepas je. Wa ajibtu lil nari nama haribuha. Dan orang yang takut neraka tapi masih boleh tidur dengan nyenyak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dua-dua tu pakat tidur belaka. Nak kata apa dah? Orang tak takut, orang nak ke syurga tak bangun tahajud. Orang takut ke neraka tak takut pada Allah Ta'ala. Relax belaka. Bagi mencapai ke tahap yang sempurna pada semua sifat yang disebutkan tadi, merupakan sesuatu yang sangat sukar. Ia akan sampai kepada kemuncaknya setelah dia dihadam sepenuhnya. Walau bagaimanapun setiap insan dikira mengikut keadaannya, sama ada lemah ataupun kuat. Jika kuat, dia akan dinamakan sebagai orang yang benar. Apabila Allah mengetahui kebenaran seseorang hambanya, dia akan mendengar segala kata-katanya dan doanya. Mana kalau orang ini benar dengan Allah, doa dia mustajab. Doa dia mustajab, makbul doa dia. Namun begitu, untuk orang yang mencari untuk mencari orang yang mencapai ke tahap benar dalam semua makam ini adalah perkara yang amat sukar. Mungkin ada yang mencapai tahap tersebut dalam beberapa makam, tetapi tidak pada beberapa makam yang lain. Antara tanda orang yang bersifat benar dalam makam-makam ini ialah menyembunyikan musibah yang menimpa dan juga semua ketaatan yang dilakukannya, bahkan dia tidak suka jika ada orang lain mengetahuinya. Ini terbalik adalah kita hari ni. Tak, kalau orang tahu tu kita suka ya. Orang tak tahu tu duka cita kita. Saya buat ibadat banyak tapi orang tak tahu. Akhir sekali kita pun nak suruh orang tahu. Macam mana nak buat? Tayang kat tok syekh kita lah tak? Allahu Akbar. Ni sehari dua ni orang duk sibuk tadi nak pergi Mekah. Orang duk Mekah hari-hari duk tayang. Dia duduk dekat Kaabah lah macam-macam. Akhir sekali Kaabah pun tak boleh masuk. Nak kata apa? Ini ujian Allah SWT kepada kita. Maknanya dunia ni sudah akhir zaman, kita pun tidak tahu apa yang akan berlaku kan. Orang nak pergi umrah dah dapat beg dah. Mujur tak sembelih kambing lagi. Ada setengah tu sembelih kambing dah. Nak pergi dah ni. Tiba-tiba tak nampak anak bulan, tak boleh pergi. Bila nak tunda tarikh pun tak tahu. Bila boleh pergi, tak tahu. Dia kata tunggulah sehingga Allah Ta'ala tentukan bila tarikh yang sesuai. Itulah dia kata apa kita nak buat.
Jadi dia kata, kalau kita nak tengok maqam, sebab itulah saya suka nasihatkan kepada anak-anak muda hari ni, bila dia jumpa syekh-syekh yang dia minat, naik tarah lu, al-arif billah, wali besar, gelaran-gelaran yang diberi. Kalau tok syekh tu dengar pun dia pun takut juga. Masya Allah, dia pun tak boleh terima dia punya gelaran yang diberi tu. Jangan kuat-kuat. Kita semua ni al-faqih ilallah, kita ni mengharapkan rahmat Allah SWT. Jangan duduk tinggi-tinggi sangat. Maknanya nak cari orang yang benar dalam ikhlas, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sebab boleh jadi kita boleh kesan orang ni tak pernah cakap bohong, kan? Orang ni tak pernah cakap tipu, boleh kesan dari sudut cakapan. Tapi dari sudut niat dia, siapa tahu? Kalau ada orang kata aku boleh tahu niat dalam hati dia, kita boleh colek atas dahi kata bohong. Mana orang boleh tahu niat dalam hati manusia? Boleh? Tak boleh. Kita sendiri pun kadang-kadang kita ragu kepada niat kita. Aku ni ikhlas ke tidak? Kadang-kadang terfikir kita tengah solat, Allahu Akbar, tiba-tiba rasa tak ikhlas. Tapi kita dah belajar, dah kaedah dulu, kalau mari khawatir dalam hati, jangan tinggalkan ibadat. Kalau kita berhenti, syaitan bersorak, kalah dah dia. Aku kena berhenti solat ni takut riak. Lawan. Kenapa kita nak berhenti? Kerana ulama dah buatkan keputusan dulu, tarkul amali ajlin nas riak. Kita tak buat amalan tu kerana takut orang kata riak dah tu. Saya dulu sah depan duduk masjid, tapi sekarang ni belakang-belakang lah kot, takut orang kata warak. Apa tanda tu? Riak. Jadi riak tu benda dalam hati, kita pun tak tahu. Walaupun dia duduk depan hari-hari, boleh dia betul-betul ikhlas, kenapa kita nak pertikaikan, kan? Jangan duduk main. Tamaklah kita bab yang ke-14, kita masuk kepada babum fil muhasabati wal muraqabah. Bab pada menyatakan muhasabah. Apa dia muhasabah? Menghitung diri kita sendiri. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah Ta'ala sebut ni yang kita baca ayat ni, cukuplah diri kamu sebagai penghitung. Kita sendiri audit kita. Dan muraqabah. Menarik juga dia punya istilah. Muhasabah, penghitungan diri, audit diri. Muraqabah, kita nak menjiwai bahawa kita duduk di bawah kawalan, di bawah pemerhatian, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Barulah kita tak berani buat benda pelik. Sebab apa? Kita tahu Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Allah Ta'ala tahu apa yang telah kita lakukan. Maka pada saat itu tak mungkin kita berani buat benda yang menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maksudnya, ingatlah pada hari kiamat yang padanya setiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya. Apa yang kita buat, kita dapat. Sedia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalannya, rekod dia. Dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya. Ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. Masa tu, kalau aku ni tak buatlah benda-benda tak baik ni, baguslah, selamatlah kita, kan. Ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya jahat itu, dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksa kamu. Jangan ingat, jangan main-main dengan Tuhan. Allah Ta'ala ni ada kuasa. Tanda surah Ali Imran ayat 30. Ayat yang kedua, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal-amal makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri siapa akan terenaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Allah Ta'ala kata, aku hitung cukuplah. Suratul Anbiya ayat 47.
Dalam ayat yang lain, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ni surah Al-Kahfi ni kita baca hari Jumaat kan, ayat 49. Dan kita amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat dalamnya. Orang berdosa dia tahu kita akan dapat rekod hari ni. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kita ini demikian keadaannya. Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorang pun. Itu ayat-ayat yang menunjukkan bahawa muhasabah, Allah Ta'ala akan kira semua apa yang kita buat di atas dunia ini. Ayat yang terakhir, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah amalnya. Dan siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah amalnya. Surah Az-Zalzalah ayat 6 hingga 8. Jadi ayat ni selalu kita baca kan. Jadi itu dia panggil ayat-ayat ini dan ayat yang seumpamanya menunjukkan kepada risiko hisab amalan yang akan dihadapi pada hari akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Hari akhirat esok kita akan dikira. Golongan yang jernih mata hatinya telah pun sedia mengetahui dengan yakin bahawa hanya dengan melakukan muhasabah diri dan benar-benar bermuraqabah kepada Allah, muraqabah kepada Allah Ta'ala saja yang akan menyelamatkan mereka dari bahaya dan risiko ini. Dia orang ni dia tahu kalau dia buat, dia akan selamat. Sesiapa yang bermuhasabah diri di dunia, mana kita hisap awal-awal lagi sebelum pergi. Macam kita nak pergi travel ke negeri yang banyak security, kita tahu negeri ni tak boleh masuk apa. Kita nak pergi akhirat, apa benda yang tak patut kita bawa. Kita muhasabah awal lagi, akan diringankan hisabnya di hari akhirat kelak, dan dia akan mendapat tempat yang baik. Sebaliknya orang yang tidak bermuhasabah, kekesalannya akan berpanjangan, wal'iyazbillah. Nyesal tak ada guna dah masa tu. Oh, silap aku, kalau tak buat benda tu, tak buat benda ni, boleh lagi nak menyesal? Tak. Kita muhasabah sekarang. Apabila mereka mengetahui bahawa penyelamat mereka hanyalah ketaatan kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan mereka agar bersabar, bersiap sedia dan berwaspada, yakni murabatah mana siap sedia. Mereka pun melaksanakan perintah tersebut. Perintah ini sebagaimana terkandung dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Itu dia panggil ribat, murabit. Surah Ali Imran ayat 200, akhir surah. Bagi mencapai ke tahap murabatah, mereka perlulah mempersiapkan diri dengan beberapa perkara secara turutan. Jadi sekarang ni kita nak apa ni? Nak buat persiapan kita ni. Setara mana nak buat? Yang pertama, dia ada 6 tanda ni. Yang pertama dia panggil al-musyaratah. Istilah-istilah ni agak jaranglah diguna ni, ya, kecuali orang belajar kitab ni. Al-musyaratah yakni mensyaratkan diri sendiri, mau nak selamat ikut. Yang kedua al-muraqabah, yakni berwaspada dan merasai diri sentiasa diawasi oleh Allah.
Yang ketiga, al-muhasabah, menghitung diri. Yang keempat, al-muaqabah, denda diri jika tersilap. Sekali dia buat maksiat, kita denda dia. Kita puasa, kita solat, kita sedekah, denda kita punya nafsu dia. Yang kelima, al-mujahadah, iaitu berusaha bersungguh-sungguh membaiki diri dan mempertahankan agama. Yang keenam, al-mu'atabah. Al-mu'atabah, mencela diri apabila berlaku cuai. Berapa dah kita ada? 6. 6 ni dia panggil cara-cara bagaimana kita nak libatkan diri kita dalam perjuangan membentuk jiwa. Nak betulkan nafsu kita, kena ada 6 perkara. Kita cuba ambil satu persatu setakat mana yang dibenarkan oleh waktu pada saat ini, insya-Allah. Kalau tidak, tak habis kita sambung pula. Inilah 6 maqam atau prinsip yang perlu dimiliki oleh mereka yang mencapai tahap al-murabatah. Murabatah ni orang-orang yang betul-betul nak berjuang betul nafsu. Asasnya ialah bermuhasabah. Namun begitu, setiap muhasabah hendaklah dilakukan selepas musyaratah ataupun muraqabah. Apabila berlaku kecuaian, berlakulah proses mu'atabah. Yang kena ingatlah istilah itu. Mu'atabah itu kita cela diri kita, dan mu'aqabah mendenda diri sendiri. Setiap prinsip ini perlukan penjelasan yang lebih terperinci. Baik, kita masuk kepada penjelasan yang pertama. Prinsip yang pertama dia panggil al-musyaratah. Tanda al-musyaratah maknanya mensyaratkan kepada diri sendiri, muhir diri, mu nak selamat ke tidak. Mestilah nafsu kata nak selamat, kan, di dunia dan di akhirat. Maka kita buat syarat pada dia, mu kena ikut. Mari kita tengok apa syarat dia. Apabila seorang peniaga mahu meminta khidmat dari rakan kongsinya dalam perniagaan kerana ingin mendapat untung, sudah tentu dia akan menetapkan syarat-syarat dan kemudian akan menilai prestasinya. Betul, kita main bisnes sikit ni. Begitulah juga akal yang memerlukan penglibatan jiwa. Ia, yakni akal, perlu menentukan fungsi dan syarat-syarat serta memandunya ke arah kejayaan. Kemudian akal tidak akan lalai dari terus mengawasi gerak-gerinya kerana boleh jadi berlakunya khianat dan seterusnya merugikan modalnya. Setelah selesai segala tugasan, perlu dilakukan satu penilaian, audit, dan menuntutnya agar menepati segala syarat yang telah dijanji dahulu. Itu dalam bahasa bisnes. Perniagaan seperti ini untuk kita pula, untuk peniaga akhirat ni, habuannya adalah syurga Firdaus yang paling tinggi. Kerana itu, menghitung diri dengan teliti dan terperinci adalah proses yang lebih penting dari proses penilaian terperinci terhadap segala perjalanan urus niaga dan keuntungan duniawi. Oleh itu, kepada setiap orang yang mempunyai keazaman serta beriman kepada Allah dan hari akhirat, sudah semestinya tidak boleh lupa dan mengabaikan proses muhasabah diri ini. Begitu juga dengan proses mengawal ketat segala gerak-geri dan diam serta cetusan keinginan nafsunya. Ini kerana setiap nafas yang dihembus merupakan mutiara yang amat berharga dan tiada gantinya. Manakala kita acuai, nafas kita ni keluar masuk, tapi tidak ada zikir yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, rugi kita. Sebab masa yang pergi, ada boleh undur balik, tak ada undur balik dah. Apabila seorang hamba itu selesai menunaikan solat fardu subuh, dia semestinya mengosongkan hatinya untuk menetapkan syarat musyaratah pada dirinya dengan berkata, aku tidak mempunyai barang berharga kecuali umurku. Umur kita ni berharga. Dan jika modalku ini lesap, dengan sendirinya putuslah harapan untuk berniaga dan mencari laba. Hari ini adalah hari baru untukku, di mana Allah Ta'ala melanjutkan tempoh hidupku, melewatkan ajalku sebagai nikmatnya kepadaku. Sekiranya Allah mematikan aku, sudah tentu aku berharap agar diriku dikembalikan semula ke dunia supaya aku dapat beramal soleh padanya. Kita duduk pagi-pagi, kita muhasabah diri kita sebelum kita keluar daripada tempat solat. Wahai diri, andainya kamu telah dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, maka janganlah dipersia-siakan hari ini.
Ketahuilah bahawa satu hari ada 24 jam. Satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam berapa minit? 24 jam kali dengan 60 minit jadi berapa? Kau tak aja kira nak pula dah. Patut relax perempuan dia ni, tak kira. 24 jam kali dengan 60 minit berapa? 1440 minit. Banyak ke sikit? Baru kita banyak rupanya minit ni. Tapi kalau kita banding dengan zikir kita, banyak mana? Convert dengan zikir. Baru 200 kali. Tak malu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil muhasabah. Muhasabah ni kita kena tengok masa yang Allah Ta'ala beri dengan apa jalanan hidup kita, nampak tak seimbang. Tak seimbang. Ini bermakna setiap hari hamba itu akan diberikan sebanyak 24 peti khazanah yang tersusun. Apabila dibuka khazanah pertama, dia mendapatinya dipenuhi cahaya kebaikan yang dilakukan pada jam tersebut. Lalu dia merasa begitu seronok melihatnya, di mana kalaulah keseronokan itu dibahagi-bahagikan kepada penduduk neraka, pasti mereka akan terlupakan azab neraka yang sedang mereka hadapi. Kemudian dibuka satu lagi khazanah lain yang hitam legam, Masya Allah, sangat busuk dan dilutupi kegelapan. Itu adalah tempoh 1 jam yang dihabiskan dalam keadaan menderhakai Allah Azza wa Jalla. Kerana itu dia merasa amat takut dan kesal. Sekiranya kalaulah ketakutan dan kekesalan itu diberikan kepada ahli syurga, pasti akan memutuskan keseronokan mereka. Maknanya berat sangat. Kemudian dibukakan satu lagi peti khazanahnya dan didapati ianya kosong. Sebab apa dia jadi boleh kosong? Tidak ada apa-apa yang menakutkan atau yang menggembirakannya. Itu adalah peti bagi tempoh jam yang digunakan untuk tidur. Sebab tidur ada pahala tak? Kosonglah. Kecuali kita nak tidur dengan kita niat baik. Niat aku nak bangun solat tahajud, nak bangun subuh, nak bangun solat, maka kita tidur pun insya-Allah berpahala. Tapi kalau tidur macam kita buat hari ni, kosong. Dia panggil tak ada apa. Tapi baik kosong pada hitam, kan? Digunakan untuk tidur atau terlalai atau sibuk dengan perkara-perkara yang harus. Ketika itu dia menyesal kerana kosongnya peti tersebut, sama seperti peniaga yang mungkin berpeluang mendapat untung yang banyak, tetapi dia cuai sehingga keuntungan itu terlepas begitu saja. Nak kata apa? Rugilah awak. Waktu orang bagi peluang cari untung, kita tak cari. Bila untung dah rugi, apa lagi? Hilang begitu saja, kan? Begitulah peti-peti khazanah amalannya. Sepanjang usianya dipaparkan kepadanya, lalu dia akan berkata kepada dirinya, pada hari ini berusahalah kamu untuk mengisi peti khazanah kamu dengan baik, dan jangan biarkan dia kosong begitu saja. Janganlah kamu malas, bersikap selamba dan ingin berehat memanjang, kerana ia akan menyebabkan kamu terlepas untuk mendapat kedudukan yang tinggi, iaitulah illiyin, sebagaimana dapat dicapaikan oleh orang lain. Sebahagian daripada mereka pula berkata, andaikan jika orang jahat diampunkan dosanya sekalipun, dia tetap mengalami kerugian kerana tidak mendapat pahala sebagaimana diperolehi oleh orang yang melakukan kebaikan. Dia adalah keadaan rugi sentiasa, kan? Inilah wasiatnya kepada dirinya berkenaan dengan waktu-waktunya. Kemudian dia membuat wasiat lain untuk anggota tubuh badannya yang 7, iaitulah mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Semuanya diserahkan kepada jiwa, kerana semua anggota tersebut adalah rakyat yang membantunya dalam perniagaan abadi ini. Dengan anggota-anggota ini, segala amalannya akan sempurna. Dia hendaklah memberitahu jiwanya bahawa pintu neraka Jahannam juga ada 7, sama seperti bilangan anggota badannya itu. Pintu-pintu itu dikhaskan kepada orang-orang yang menderhaki Allah melalui anggota badan ini. Lalu dia mengingatkan dirinya agar sentiasa memelihara seluruh anggota badannya dari perbuatan maksiat. Kita ingatkan dalam kitab yang Ana baca ni, nama kitab apa? Penawar bagi hati. Dah ada kitab tu? Ada dah? Kena ada kitab tu. Dalam kitab ini Tuan Syekh Abdul Qadir Mandili
telah menyenaraikan 7 anggota kita ni yang menjadi alat ke syurga atau neraka. Nauzubillah. 7 anggota. Kemudian dalam kitab dia bawa 10 sifat-sifat yang mazmumah, yang dicela, dan diakhiri tu dengan 10 sifat yang mahmudah. Carilah tuan-tuan, cari kitab, nama dia Penawar Bagi Hati. Jadi alhamdulillah, kalau dapat kitab tu boleh tengok dalam rakaman kita. Ana ada kuliah beberapa siri kitab ini di Masjid Negara, kuliah duha kita setiap hari Sabtu. Minggu kedua dah khatam. Boleh tengok dalam dalam YouTube Halaqah Abu Anas ataupun Hira Dakwah. Cari Hira Dakwah channel, jumpa dalam tu siri-siri tu lengkap insya-Allah. Kalau nak kecek Kelantan, cari hak lama sikit, hak anak mengajar di pondok dulu. Ada 30 siri kuliah. Tu sedap lagi sebab dia kecek Kelantan ni sedap. Itu dia panggil anggota 7 kita ni kan. Kemudian wasiat kepada dirinya, dia hendaklah mengawal mata dari melihat perkara-perkara yang haram atau melihat orang lain dengan pandangan yang menghina, di samping tidak melihat kepada habuan dunia yang dia tidak perlukannya. Dia hendaklah sentiasa menggunakannya dalam memajukan kehidupannya dan dalam usaha mendapatkan keuntungannya, seperti melihat keajaiban ciptaan Allah untuk mengambil pengiktibaran, melihat kepada amalan-amalan baik untuk dicontohi, melihat kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyelidiki karangan-karangan penuh hikmah para ulama untuk mengambil pengajaran dan faedah darinya. Mata kita ni untuk dia, untuk tengok Quran, untuk tengok benda baik, untuk buat kerja. Begitulah seterusnya pesanan-pesanannya yang selayak dengan setiap anggota badannya, terutama sekali lidah dan perut. Terdahulu kami telah menerangkan tentang penyakit-penyakit lidah ini, sudah ada dalam bab yang lepas. Oleh itu, lidah hendaklah digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya, seperti berzikir, memberi peringatan nasihat, mengulang kaji ilmu atau mengajarnya, membimbing hamba-hamba Allah Ta'ala kepada jalan Allah yang lurus, memperbaiki hubungan antara dua pihak yang berpecah belah, dan pelbagai kebaikan lagi. Itu kerja lidah. Bukan kerja duk maki orang, duk caci orang, tidak kan. Berkenaan dengan perut pula, dia hendaklah berusaha untuk meninggalkan kerakusan ataupun sikap pelahap, menjauhi perkara-perkara syubhat. Perkara syubhat ni benda yang tak jelas, halal ke haram, bercampur-campur, dan nafsu serakah, serta menghadkan makan sekadar perlu saja. Dia juga mestilah mensyaratkan pada dirinya bahawa jika dia melanggar perkara-perkara itu, ia akan didenda dengan menahan diri dari memenuhi kehendak syahwat perutnya, agar dia tidak mendapat lebih daripada apa yang diperolehinya dahulu. Begitulah seharusnya dilakukan pada semua anggota badannya. Ini cara nak muhasabah dah ni, cara kita muhasabah. Untuk menghalusi perkara ini, apa yang patut kita buat? Sudah tentu memerlukan perbincangan yang panjang lebar. Begitulah juga jika dihalusi tentang apa yang tersembunyi di sebalik ketaatan dan keingkaran sesuatu anggota badan. Kemudian dia menyambung wasiatnya berkenaan ibadat-ibadat sunat harian. Jadi kita kena ambil ibadat-ibadat sunat harian tu kena banyak. Sebab apa? Sebab inilah cara kita nak menggilap diri kita, yang mampu dilaksanakan agar sentiasa berusaha memperbanyakkannya. Semua syarat yang ditetapkan kepada diri sendiri ini penting untuk sentiasa diulangi, sehingga jiwa menjadi biasa dengan syarat-syarat tersebut. Ketika itu dia tidak perlu lagi mengulanginya. Namun begitu, setiap hari pasti wujud kejadian-kejadian baru yang mempunyai hukum yang baru. Ada saja kan. Oleh itu, menjadi kewajipan kepadanya untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Perkara-perkara sebegini lebih kerap dihadapi oleh orang yang sibuk dengan urusan dunia, seperti pemerintahan, perniagaan dan seumpamanya. Setiap hari jarang tidak berlaku peristiwa atau perkara yang baru. Jika ada berlaku, dia mestilah menunaikan hak Allah yang berkait dengannya. Ketika itu dia perlu menasihati dan mensyaratkan diri sendiri agar kekal beristiqamah melaksanakan hak tersebut,
dan sentiasa tunduk kepada kebenaran. Jadi kalau kita sibuk setara mana pun, kita jangan lupa hak Allah SWT ke atas kita. Apa dia hak Allah? Iaitulah kita sentiasa menunaikan tanggungjawab kita dalam ibadat kitanya, dalam perkara yang lain. Dari Syaddad bin Aus, seorang sahabat radhiyallahu anhu, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa menghisap dirinya dan beramal untuk hari selepas mati. Ini orang cerdik. Orang cerdik ni orang apa? Orang yang buat kerja untuk bekal akhirat. Manakala orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan memiliki apa yang dijanjikan oleh Allah tanpa usaha. Mana boleh kan? Tanpa usaha kita nak dapat pahala. Mana tidak ada. Nak makan pun kena masak nasi. Ya, mana boleh makan begitu saja. Hadis ni senang je dia. Tuan Syekh kata kita dah bincang dah dalam tempat yang lalu. Sayyidina Umar berkata, Umar kata apa ni? Radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla an tuzanu. Selalu kita dengar bacaan ni dalam khutbah tak? Imam akan baca di akhir khutbah. Umar berkata, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah, dan timbanglah amalanmu sendiri sebelum amalan kamu ditimbang di hadapan Allah, serta bersiap sedialah untuk menghadap hari pembentangan yang agung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk hitungan amal, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi, yang kamu buat yang tersembunyi. Tak ada benda sembunyi pada hari tersebut. Itu dia panggil cara yang pertama yang panjang lebar kita bahas ni dalam bab mana? Di dalam bab prinsip yang pertama, al-musyaratah. Kita buat syarat kepada diri dia nak jadi orang baik. Kita berpindah kepada yang kedua, al-maqamus tsani. Prinsip yang kedua, al-muraqabah. Apa nama yang kedua ni? Nama dia al-muraqabah. Apa nama muraqabah? Berwaspada dan rasa diawasi oleh Allah. Kita ni kalau boleh kita muraqabah kita ni macam kita yakin dengan CCTV, kuat dah. Kita kalau sampai di traffic light yang kita tahu ada kamera, langgar tak langgar api merah? Tak setia tak langgar kita. Dalam pejabat ni ada CCTV. Jangan duk buat tak tu kalu sini. Berani tak ni kita buat? Boh duk tengok dalam tu. Tapi kenapa kita dengan Allah tak mari sifat ni? Itu dia panggil sifat muraqabah. Mana kita duduk, kita sentiasa ingat Allah perhati pada kita. Kita hafal sifat daripada kecil lagi. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi waktu nak buat benda-benda maksiat, terlupa. Ini masalah kita. Jadi kita nak gilak balik prinsip ni. Nama dia prinsip al-muraqabah. Setelah seseorang itu memberi wasiat dan mensyaratkan dirinya, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, perkara seterusnya yang perlu dilakukan ialah bersikap waspada dan sentiasa merasai dirinya dalam perhatian Allah Azza wa Jalla. Dia panggil muraqabah. Dalam satu hadis yang sahih, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat, ingat ni, dia panggil hadis malaikat yang panjang kan. Malaikat mari tanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Maka Nabi kita jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahawa kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat dia. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Kita ambil tarah ni, Allah Ta'ala tengok kita. Tak berani kita nak buat hadis dalam Bukhari dan juga dalam Muslim. Maksudnya menghadirkan keagungan Allah dan pengawasan Allah ketika menunaikan ibadat kepadanya. Diriwayatkan bahawa seorang ulama nama dia Ash-Shibli, dia telah masuk berjumpa dengan Ali bin Abi Al-Husain An-Nuri. Abi Husain Nuri ni banyak ada perbincangan di nota kaki tu.
Dia kata yang betulnya Abul Husain Ahmad bin Muhammad An-Nuri. Abul Husain Ahmad bin Muhammad An-Nuri. Baik, Abu Husain kata apa? Yang sedang duduk dalam keadaan tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Asyibli berkata kepadanya, bagaimana kamu dapat bermuraqabah sebegini dan mampu berkeadaan tidak bergerak sedikit pun? Beliau menjawab, aku mengikut keadaan kucing kepunyaanku, di mana ketika dia hendak menerkam masanya, dia akan mendiamkan dirinya di hadapan lubang serangga mangsa sehinggalah selesai bulunya, sehelai bulu pun tidak bergerak. Betul ke kucing kalau nak terkam duduk dia? Maknanya apa dia? Seorang Muslim itu hendaklah meneliti dan sentiasa mengawasi dirinya, sama ada sebelum atau semasa mengerjakan amal ibadat. Dia hendaklah bertanya, adakah amalannya itu atas dorongan hawa nafsu ataupun kerana Allah. Jika sekiranya pendorong kepada amalannya itu adalah Allah, dia hendaklah meneruskannya. Tetapi jika sebaliknya, dia hendaklah meninggalkannya. Inilah yang dinamakan ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Berkata Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati hamba-hambanya yang sentiasa meneliti niatnya ketika mahu melakukan sesuatu amalan. Sekiranya kerana Allah, dia meneruskannya. Tetapi sekiranya kerana selain Allah, dia akan menangguhkannya. Jadi kita tengok dulu, aku nak buat ni kerana Allah ke tidak? Kalau kerana Allah, kita teruskan. Kalau tidak, tak usah buat. Masya Allah. Jawabnya, tak buat apa lagi tadi. Nah, ini bimbangnya. Ingat semua kerana Allah, akhir kali tak tahu nak buat apa. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Inilah muraqabah seorang hamba dalam melakukan ketaatan, iaitulah dengan penuh keikhlasan. Manakala muraqabahnya dalam perkara maksiat ialah dengan bertaubat, kesal dan menjauhinya. Bermuraqabah dalam perkara harus pula ialah dengan menjaga adab-adab dan bersyukur atas segala nikmat, kerana dia sentiasa diberikan nikmat yang perlu disyukurinya. Begitu juga setiap musibah yang menimpanya perlu sentiasa diatasi dengan kesabaran. Semua ini termasuk dalam konteks muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama nama dia Wahab bin Munabbih menceritakan bahawa antara kata-kata hikmah keluarga Nabi Daud AS ialah, setiap yang berakal wajib memelihara diri agar tidak dilalaikan daripada 4 waktu. Waktu mana tu? Yang pertama, waktu bermunajat kepada Allah. Yang kedua, waktu melakukan muhasabah terhadap diri. Yang ketiga, waktu berjumpa kawan-kawan yang boleh menceritakan kekurangan dirinya serta sanggup bercakap benar berkenaan dirinya. Berapa orang macam ni? Nombor 3 ni. Kita cari kawan, orang boleh kritik kita. Kalau cari kawan hopong kita, tak, banyak, ramai tu. Siapa dia nak puji aku mari ni, mari kedai kopi ni penuh 1 meja. 2 meja tak cukup. Tapi kalau kawan nak kritik, kita pula lari. Yang keempat, waktu untuk membenarkan jiwanya mendapat keseronokan dalam perkara yang halal dan tidak haram. Waktu ini sebenarnya ialah penolong dan pengumpul kekuatannya dalam melalui waktu-waktu yang lain. Ini merupakan waktu di mana dia makan dan minum. Namun begitu, segala perbuatannya itu tidak boleh diasingkan dari amalan yang terbaik, iaitulah zikir dan berfikir. Ini kerana makanan yang disuap itu mengandungi keajaibannya, di mana kalau dia berfikir tentangnya, tentulah tafakur ini menjadi lebih baik, lebih afdal dari banyak ibadat-ibadat badan yang lain. Kita kadang-kadang perlu kita berfikir, kan, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di hadapan kita ini. Baik, tadi dia kata prinsip kita ada berapa? Ada 6 tak? Ada 6. Kita ambil 3 dulu pada kali ini, insya-Allah. Prinsip yang ketiga, muhasabah, menghitung diri selepas beramal. Ulama kata apa? Sabar dalam ibadat ni ada 3. Sebelum buat, ketika kita sedang beribadat, dan selepasnya. Ada 3 kena buat. Muhasabah selepas beramal, iaitulah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Ini dipanggil Suratul Hasyr. Ini
ayat kita peringatkan kepada kita tentang apa yang kita nak buat besok tu di akhirat lah tu. Suratul Hasyr 18. Ayat ini merupakan isyarat kepada bermuhasabah setelah beribadat. Oleh sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Al-Hasan al-Basri rahimahullah telah berkata, orang mukmin adalah pengawas kepada dirinya yang sentiasa menghisapkan dirinya. Dan katanya lagi, apabila seorang mukmin dikejutkan dengan sesuatu perkara yang mengkagumkannya, menarik nafsunya, dia akan berkata, demi Allah, sesungguhnya aku sangat suka dan berhajat kepadamu. Akan tetapi demi Allah, aku tidak mempunyai jalan untuk menuju kepadamu. Jauhnya jalan antaraku denganmu, kerana aku telah dihalang oleh syarak. Apabila dia terlanjur melakukan suatu dosa, dia akan muhasabahkan dirinya dengan berkata, aku tidak bermaksud untuk melakukannya dan aku tiada kena mengena dengannya. Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan kembali kepadanya selama-lamanya, insya-Allah. Mana kita tengoklah kalau kita kena ini, apa yang kita nak muhasabah kepada diri kita. Orang yang berimanlah suatu kaum yang diikat dengan Al-Quran yang akan memelihara mereka dari kebinasaan. Orang mukmin juga seumpama tawanan di dunia yang sentiasa berusaha menyelamatkan diri dan tidak akan merasa selamat sehinggalah dapat bertemu Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui bahawa segala pendengaran, penglihatan, percakapan dan perbuatan anggota badannya akan diambil kira dan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, seseorang hamba selain perlu mempunyai waktu di awal pagi untuk menetapkan syarat-syarat pada dirinya, dia juga perlu memperuntukkan satu waktu pada akhir harinya untuk bermuhasabah atas segala perkara yang dilakukannya sepanjang hari. Ini eloklah. Mana kalau kita boleh belum tidur tu, kita muhasabah balik, rewind balik apa yang kita buat sehari ni, kan? Kalau dosa, na'udzubillah, istighfar. Kalau baik, kita berazam untuk sambung besok. Perkara ini bukanlah suatu tindakan yang pelik, kerana golongan korporat dan peniaga seringkali melakukan hisbah dan postmortem berkenaan prestasi perniagaan mereka pada setiap akhir tahun, akhir bulan ataupun hari. Toke-toke duk kira, kita pula tak kira. Makna muhasabah ialah dia meneliti modal dan untung rugi bagi mengenal pasti sama ada hartanya bertambah ataupun berkurangan. Modal dalam perkara agama adalah amalan fardu. Keuntungan pula ialah amalan sunat dan kebaikan. Manakala kerugian pula ialah maksiat yang dilakukan. Perkara pertama yang dia perlu muhasabah ialah amalan fardu. Jika dia terlanjur melakukan maksiat, dia hendaklah mendendakan dirinya untuk menampung kelalaian yang dilakukan itu. Jadi ceritakan bahawa seorang ulama nama dia Taubah Ibnu Simmah. Taubah Ibnu Simmah di satu tempat nama dia Raqqah. Raqqah ni satu tempat nama di Syria. Pada tahun 1993, waktu cuti belajar di Madinah dulu, saya pernah pergi ke Syria sampai ke Raqqah. Kita naik kereta 2 hari berjalan nak sampai ke Raqqah. Raqqah ni kita pergi ke Hims, pergi ke Hama, jumpa dengan Masjid Khalid bin Walid, panglima Islam. Sampai di Raqqah ni, orang kata kubur Uwais Al-Qarni ada di situ. Tapi pelik cerita ni. Sampai-sampai tak nak tengok macam kubah besar, dom besar. Kata apa benda ni? Masuk-masuk, tulisan besar di tepi pintu, tidak dibenarkan sebarang sumbangan. Semua tajaan pembesaran kubur dan tempat-tempat ini telah ditaja oleh Iran. Rupanya puak-puak Iran pergi buat tempat ibadat situ. Jadi pelik apa? Ibarat puak-puak Iran, puak Syiah ni, kerja dia duduk gosok kubur. Sekarang ni kita minta selamat lah. Bila mari corona ni, nampak puak-puak kesihatan dia duduk sembuh di kubur, kuat. Pasal duduk gosok situ. Allahul Musta'an. Jadi cerita Raqqah, sejarah ni, kita pergi Raqqah tahun 1993. Lama dah tu. Jadi dia kata cerita Ibnu Simmah ni sentiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya. Pada suatu hari ketika usianya 60 tahun, dia melakukan muhasabah diri dengan menghitung jumlah harinya. Dia dapati bahawa dirinya kini telah hidup selama 21,500 hari. Dah. Kita ni berapa ribu hari dah hidup?
Tak pernah kira dah. Cuba kira sekali. Dia dapati bahawa dirinya telah hidup selama 21,500 hari. Lalu dia berteriak, bertempit, celakalah aku. Adakah aku akan berjumpa Tuhan dalam keadaan punya 21,500 dosa? Mana setiap hari dia kira. Bagaimana pula jika dalam satu hari saja aku melakukan 10,000 dosa? Lalu dia rebah dan pengsan. Rupa-rupanya beliau terus menghembus nafas terakhir di situ. Ketika mereka menguruskan mayatnya, mereka mendengar suara yang berkata, wah, alangkah hebatnya menuju ke syurga Firdaus yang amat tinggi. Ini ceritalah, wallahu alam, dari sudut kesahihan maklumat. Pelik-pelik sekarang ni cerita-cerita. Begitulah sepatutnya seorang hamba Allah menghitung diri atas setiap nafas dan segala dosanya, sama ada dosa hati maupun dosa anggota badan pada setiap ketika. Kalaulah seorang manusia melemparkan sebiji batu bagi setiap satu maksiat yang dilakukannya ke dalam rumahnya, pasti rumahnya itu akan penuh sarak dengan batu batan dalam masa yang begitu singkat. Namun begitu manusia tetap mengambil mudah terhadap perkara maksiat ini, walaupun dicatat dalam catatan amal mereka, sebagaimana firmanullah Ta'ala, ahsahullahu wa nasuh. Allah Ta'ala kira kamu lupa. Na'udzubillah. Allah menghitung amal-amal mereka satu persatu, sedangkan mereka melupainya. Jadi alhamdulillah, dapatlah kita tamatkan 3 prinsip bagaimana kita nak muhasabah diri kita. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita belajar ilmu motivasi ataupun psikologi, dia kata apa tadi? Kita kira hari. Sekarang ni saya ajar kepada saya dan tuan-tuan dan para puan-puan sekalian, iaitulah muhasabah harian. Sehari 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit, keluar 1440 minit. Dah. Maka di situlah kita muhasabah. Berapa minit yang kita ibadat? Berapa minit, berapa kali kita zikir? Berapa lembaran Quran yang kita baca? Nak bandingkan berapa muka buku yang telah kita lalu. Jadi kita buat muhasabah. Barulah kita terasa masa yang berlalu tidak kekosongan. Ada masa kosong, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan ada masa yang berlalu kita berfikir. Ada masa-masa yang tertentu kita bantu orang. Mudah ya. Kadang-kadang kita bantu orang dengan satu kalimah ya. Ada seorang di atas WhatsApp, saya pun jawab. Panjang dia jawab balik dengan saya. Jawab 2 patah ya. Saya kata boleh benda ni. Dia jawab panjang. Dia kata Masya Allah, Tabarakallah, saya dah hantar WhatsApp kepada beberapa orang, tak pernah dapat respon. Hari ni Ustaz respon, saya sangat bergembira. Hari ni hari paling bahagia hidup saya. Kita kata Masya Allah, 2 patah kita jawab dia tu. Dia kata hari bahagia dalam hidup dia. Subhanallah. Itu kebajikan yang kita boleh buat kan. Jadi kita tengoklah keluarga-keluarga kita duduk di kampung, kita tahu dia keseorangan, kita telefon, Assalamualaikum, apa khabar? Boleh je tanya khabar walaupun kita duduk di mana atas dunia ni kan. Itulah di antara bagaimana mengisi masa kita. Kita kena muhasabah setiap berlalunya masa. Bagaimana kita nak tahu dianya berguna untuk kita, berguna untuk akhirat kita, berguna untuk dunia kita, ataupun berlalu begitu saja kekosongan. Macam kita buka khazanah kosong tadi, rugi. Tapi daripada khazanah kosong dengan khazanah hitam, lebih baik kosong. Sekurang-kurangnya tak ada tanggungjawab di situ. Kerana itulah kata di ahli-ahli fikir, dia kata apa? Dunia ini penuh dengan tanggungjawab. Kita kena buat tu buat ni. Besok mungkin tak ada lagi tanggungjawab, tetapi kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lalui. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik. Kita akan sambung lagi prinsip yang keempat, al-mu'aqabah, mu'aqabatun nafsi ala taqsiriha, insya-Allah dalam siri kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.